Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini ditujukan khas kepada pegawai pertanian di seluruh Malaysia dan juga penolong pegawai pertanian di seluruh Malaysia. Okey, bukan nak cari gaduh. Ini adalah satu cadangan dan usul oleh para rakan yang terlibat dalam YouTuber yang menjadi YouTuber pertanian di seluruh Malaysia. Ini adalah cadangan sahaja dan minta perhatian pihak berwajib, terutamanya pegawai pertanian dan juga penolong-penolong pegawai pertanian. Sebab kami dimaklumkan pegawai pertanian di seluruh Malaysia adalah sekitar 700 ke 800 orang dan penolong pegawai pertanian 3 kali ganda daripada itu, mana jumlah keseluruhannya adalah sekitar 2,000 lebih ke 3,000 orang. Okey, apa yang menyedihkan sebelum kita bermula, apa yang menyedihkan dalam dunia YouTuber ni adalah YouTuber bidang pertanian ni tidak ada penyokong tegar. Sebab itu usul ini diutarakan supaya kita memohon bantuan pegawai-pegawai pertanian di seluruh Malaysia, begitu juga dengan penolong-penolong pegawai pertanian di seluruh Malaysia. Untuk makluman anda semua, YouTuber pertanian di Malaysia ni sangat-sangat sendu dan ramai yang berputus asa di tengah jalan. Apa tidaknya, YouTuber pertanian ni subscriber dia hanya beratus-ratus. Berbanding orang lain ratusan ribu, malahan jutaan subscriber. Tapi bidang pertanian subscribernya hanya sekitar ratusan, puluhan. Puluhan ribu tu sangat-sangat jarang. Kalau nak dibandingkan orang lain dah berjuta-juta subscriber, beratus-ratus ribu subscriber, paling tinggi dalam bidang pertanian adalah seorang YouTuber yang bernama Wong Jowo. YouTubernya hanya mencecah 60,000 sahaja. Betapa jauhnya pertanian ketinggalan kerana kita tidak ada golongan yang menyokong kuat pertanian, sedangkan ramai di Malaysia ni terlibat dalam bidang pertanian secara langsung, pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian. Sebab itulah saya menyatakan malahan hanya 16 orang YouTuber saja yang melepasi angka 10,000. Kebanyakannya 11,000, 12,000, 20,000. Hanya 16 YouTuber sahaja yang melepasi angka 10,000. Sedangkan pegawai pertanian yang ada di Malaysia ni dah ada 3,000. Belum lagi dengan petani-petani yang ada di bawah mereka. Sebab itu, rakan-rakan saya mengusulkan kepada pegawai pertanian agar support kita dengan subscribe. Maknanya kita ada 3,000 daripada pegawai pertanian dengan penolong pegawai pertanian. Kita mohon juga dihebahkan kepada petani-petani yang bawah jagaan ataupun seliaan mereka. Okey, sebab YouTuber pertanian yang ada kat Malaysia ni sendu. Kebanyakannya adalah tak sampai 1,000 subscriber. 90% YouTuber pertanian tak sampai 1,000 daripada dalam 110, 120 yang aktif YouTuber pertanian ni. Tak ramai pun, 110 gitu je. Kalau nak subscribe semua pun bukannya susah sangat kan. Hanya 16 yang lebih 10,000, hanya sikit saja, berpuluh saja yang lebih daripada 5,000 subscriber. Kebanyakan mereka adalah ratusan subscriber saja dan tidak melepasi syarat yang diwajibkan oleh Google AdSense untuk menyertai program berbayar mereka, iaitu 1,000 subscriber. Tak cukup pun. Ini yang kita nak minta tolong ni. Kita minta tolong pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian. Mereka sendiri subscribe dan juga hebahkan kepada petani di bawah mereka untuk subscribe, untuk bantu dan lihat YouTuber ini. Kenapa? Kita senaraikan. Di sini kita senaraikan 10 perkara yang akan berlaku sekiranya bantuan diberikan oleh pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian di seluruh Malaysia ini kepada YouTuber ni. Yang pertama sekali adalah bila ada subscribe, mereka akan melepasi syarat daripada Google. Ini akan memberi semangat kepada mereka. Yang pertama adalah memberi semangat kepada mereka untuk mencari konten yang lebih baik di masa akan datang dan lebih banyak perkongsian kita tentang pertanian. Okey. Bila mereka lepasi 1,000 syarat minimum oleh Google AdSense, mereka akan mendapat pendapatan. Itu yang nombor 2. Faedah yang nombor 2. Mereka akan dapat sedikit pendapatan, dan kalau mereka ada pendapatan yang ada,
sikit walaupun sikit, ini membolehkan mereka bergerak ke sana kemari untuk mencari konten-konten yang lebih menarik. Yang ketiganya, dengan ada pendapatan ini juga mereka akan lebih rajin untuk mencari konten dan berusaha untuk terus viralkan post-post ataupun konten mereka kerana ia akan menambahkan pendapatan mereka. Kita ada dah 3 dah dekat situ. Okey, faedahnya pula kepada pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian adalah anda semua akan dapat data percuma. Kalau tidak turun padang pun, tengok YouTube saja pun anda telah mendapat laporan daripada mana-mana kalau ramai YouTuber yang berminat dan terlibat dalam bidang pertanian selepas ini. Okey, seterusnya yang kelimanya adalah anda boleh mengetahui perkembangan semasa pertanian walaupun tak turun padang. Selain daripada maklumat dan data tadi, boleh dikolek secara YouTube saja. Yang keenamnya, percambahan idea. Di YouTube ni, bila kita ada video, bila kita ada ruangan komen, kita akan berbincang, kita akan komen, kita akan tengok apa yang kawan kita buat, YouTuber lain buat, dan kita akan bincang itu. Dan itu adalah satu step lagi yang membawa kita kepada penjanaan ilmu baharu, iaitu yang nombor 7 faedahnya. Bila kita ada ilmu-ilmu baru, teknik-teknik baru, mungkin pensyarah-pensyarah pertanian boleh cuba, pegawai-pegawai pertanian boleh cuba teknik-teknik yang diberitahu, dicuba oleh YouTuber tersebut, dan kita buat kajian sama ada betul ataupun tidak. Okey, bila ada penjanaan ilmu baru ni, kita dah mula bincang, kita buat kajian daripada hasil orang ni buat betul tak betul. Kita akan mewujudkan satu budaya pertanian yang sentiasa mencari sesuatu teknik yang baru. Tidak mustahil kita boleh menjumpai teknik-teknik penggunaan baja yang lebih murah, teknik penciptaan racun yang lebih murah. Kalau kita tengok YouTube sekarang pun, ramai yang mencipta baja sendiri di rumah, membuat baja sendiri, membuat formulasi sendiri, racun juga, racun rumpai, racun serangga dibuat sendiri secara organik. Ini semua akan membantu kepada kemajuan pertanian negara kita. Okey, oleh itu nanti pertanian kita akan lebih bergerak ke hadapan, disebabkan pertanian bergerak dengan sendirinya. Bila dah jadi budaya kepada masyarakat ni, ramai YouTuber yang paparkan teknik yang dia buat, ramai pula orang yang dia cuba pula jadi tanamannya, kos racun jadi murah, kos baja jadi murah. Ini semua akan membentuk budaya-budaya ataupun minat masyarakat baru kepada pertanian. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu bila kita dah ada budaya pertanian, ramai yang terlibat dengan bidang pertanian, sudah pastinya pertanian kita akan lebih maju. Kerana orang akan lebih mudah berkongsi, mendapat lebih maklumat, lebih mudah mendapat maklumat daripada rakan-rakan sendiri, dan pertanian kita bergerak ke hadapan. Dan di sini kita ada dua pihak yang berbeza, pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian. Dan YouTuber pertanian ada dua fungsi yang berbeza. Pegawai pertanian dan penolong pegawai pertanian mungkin lebih formal, berbincang dengan para petani, menyampaikan ilmu para petani, mereka mendidik para petani. Tetapi YouTuber juga ada peranan dia sendiri, iaitu mencetuskan minat masyarakat kepada pertanian. Dan kalau kita bergabung dua ini, berkongsi maklumat antara pegawai pertanian, penolong pegawai pertanian, YouTuber pertanian, yang subscribernya sangat sikit tadi, kalau dibantu dia akan lebih ramai, dia akan makin banyak. Kalau bergabung antara dua ni, kita akan membentuk budaya baru dalam pertanian di Malaysia. Okey, itu saja untuk kali ini. So, apa yang kita masukkan tadi, kalau bantuan diberikan oleh pegawai pertanian, kita mungkin dapat, yang pertama sekali kita automatik akan dapat 2,000 subscriber ke atas untuk setiap YouTuber pertanian, yang akan memberikan semangat pada mereka untuk terus membuat konten di masa yang akan datang. Seterusnya, memberi mereka pendapatan kalau ada mereka pendapatan, dan mereka ni akan rajin lagi berjumpa dengan petani selain daripada pegawai pertanian. Begitu juga mereka akan rajin cari konten-konten baru, memberikan maklumat-maklumat baru kepada pegawai pertanian, memudahkan pegawai pertanian pula untuk mendapatkan perkembangan-perkembangan baru dalam dunia pertanian hanya dengan melihat di YouTube. Di situlah kita akan ulang balik tadi, kita akan dapat percambahan idea, dan bila ada percambahan idea, bila ada perbincangan, kita akan dapat menjana ilmu baru, dan bila semua itu terjadi, kita akan membentuk budaya baru
pertanian di Malaysia, dan seterusnya kita akan mengubah landscape pertanian di Malaysia. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga saya mendapat subscribe ataupun bantuan daripada Pegawai Pertanian dan Penolong Pegawai Pertanian di seluruh Malaysia dan promosikan YouTuber-YouTuber pertanian kepada seluruh anak didik anda di setiap kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.